Bersama saya, Suryani Bahudin, berita MyDF News, edisi Jun 2021. MyDF News, edisi Januari 2021. Share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi maklumat dan informasi terkini. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1 telah melakukan tinjauan 2 projek perikanan di daerah Seremban pada 21 Jun 2021. Lokasi tinjauan yang pertama adalah projek pembenihan dan ternakan udang galah yang diusahakan Lau Yek Jiat 26 tahun dan bapanya Lau Chong Min di Eka Matahari Labu. Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah diberi taklimat bagaimana pembenihan udang galah dijalankan di premis ini bagi menggunakan induk kolamnya sahaja. Benih tersebut digunakan untuk ternakan di 18 kolam di kawasan berkenaan termasuk projek ternakannya yang lain iaitu di Jelebu dan Rembau. Yang Berhormat juga telah mencadangkan pengusaha memohon bantuan di bawah agropreneur muda untuk membantu kos perbelanjaan bagi projek ternakan. Selain itu, Yang Berhormat turut menyampaikan mock check bantuan input peralatan SPEX RM19,500. Lokasi tinjauan seterusnya adalah projek pembenihan ikan air tawar yang diusahakan Encik Yusri bin Abdul Latif di Kampung Pulau Labu. Yang Berhormat turut menyerahkan mock check bantuan input ternakan program dana jaminan program pengembangan aquaculture PPA berjumlah RM20,000. Ketum ayam tidak sesuai dijadikan makanan alternatif ikan tilapia menurut pakar pemakanan Jabatan Perikanan Malaysia. Ini adalah kerana kandungan proteinnya hanya sekitar 18%, manakala keperluan protein ikan tilapia adalah sekitar 28%. Kandungan serat yang tinggi sekitar 16% melebihi had yang boleh diterima ikan sekitar 7% sahaja. Secara umum, untuk ikan omnivor seperti tilapia merupakan haiwan monogastrik dan tidak efisien menghadam serat yang tinggi. Maklumat berkaitan kandungan kimia ketum ayam boleh didapati di www.feedipedia.org. Prosedur ternakan yang sesuai hendaklah dilaksanakan bagi melindungi kesihatan ikan ternakan untuk mendapatkan ikan yang sihat dan segar. Perkara yang perlu diamalkan dalam proses penternakan adalah mengoptimumkan penggunaan sumber dengan memaksimumkan kadar pembesaran. Tumpuan harus diberikan untuk meminimumkan tekanan yang dialami oleh stok ternakan. Antara faktor yang mempengaruhi tekanan adalah kadar pelepasan yang tinggi, parameter air yang kurang sesuai, pemberian makanan yang tidak teratur atau kualiti makanan ternakan yang rendah. Selain itu, bagi memastikan ikan sihat, pemvaksinan perlu dilakukan. Salah satu penyakit ikan yang biasa berlaku adalah reput sirip dan viral nervous necrosis. Ada juga benih ikan yang telah divaksinasi di peringkat hatchery, namun pemvaksinan kerap dilakukan ke atas ikan yang lebih besar seperti berat ikan 25 hingga 50 gram. Kesihatan dan kebajikan ikan perlu dipantau dengan teliti. Pemantauan secara rutin terhadap keadaan stok dan persekitaran hendaklah dilakukan untuk pengesanan awal masalah kesihatan ikan. Pendedahan ini adalah salah satu usaha jabatan dalam memperkasa barisan hadapan DUAF dengan menterjemahkan buku panduan pengajar amalan aquaculture baik bagi ikan makan ASEAN. Sebuah vesel tanpa nombor telah ditahan bersama 3 warga asing di kawasan Taman Laut Pulau Tenggol pada 25 Jun 2021. 4 anggota cawangan Taman Laut dan Perlindungan Sumber Terengganu telah melakukan tangkapan terhadap warga asing di lokasi 0.5 Batu Nautika dari Pulau Tenggol, Dungun, Terengganu pada jam 7.20 pagi. Untuk makluman, operasi dijalankan adalah berdasarkan maklumat dari orang awam berkenaan aktiviti menangkap ikan di kawasan Taman Laut. Kesalahan adalah di bawah Seksyen 8(A) vesel tanpa lesen, Seksyen 11(3)(A) mengendalikan peralatan menangkap ikan tanpa lesen, Peraturan-peraturan larangan cara menangkap ikan 1980 menggunakan pukat hanyut yang bersaiz mata lebih dari 10 inci dan 43(1)A menangkap ikan di kawasan Taman Laut. Kesemua OKT dan bahan kes dibawa ke Pangkalan Pulau Kambing untuk pengurusan kes seterusnya oleh Pegawai Penyiasat. Jabatan Perikanan Malaysia menegaskan ekosistem marin perlu dikekalkan dan terumbu karang perlu dipelihara bagi mengelakkan kepupusannya di lautan. Di Malaysia mempunyai 619 spesies karang keras selain 1619 spesies ikan marin.
Ini menjadikan di Semenanjung sebagai kawasan biodiversiti yang penting di peringkat global. Perubahan iklim dunia serta kesan antropogenik memberi impak besar kepada alam sekitar termasuk kemerosotan ekosistem marin seperti berlaku kelunturan karang, peningkatan paras laut, pengasidan air laut dan sebagainya. Ketua Pengarah Perikanan yang berusaha Tuan Ahmad Tamizi bin Ramli berkata nilai terumbu karang negara dianggarkan antara RM10.1 juta hingga RM174 juta setahun. Menurutnya, terumbu karang Malaysia dalam keadaan sederhana baik dan purata karang keras membentuk terumbu karang adalah sebanyak 37.15%. Taman laut adalah kawasan perairan laut yang ditubuhkan untuk melindungi dan memelihara pelbagai habitat dan hidupan marin. Ini perlu memastikan terumbu karang yang menjadi sumber ekologi dan ekonomi negara mampu terus menyediakan pelbagai perkhidmatan ekosistem kepada berjuta-juta orang. Sebelum saya akhiri laporan ini, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Sekian saja dari saya, Suryani Baharudin. Assalamualaikum dan salam hormat.